السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua di dalam golongan manusia-manusia yang senantiasa diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sentiasa mendoakan digolongkan kita di dalam manusia-manusia yang bukan setakat meraih kejayaan di dunia, bahkan membawa kejayaan yang sama di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kebiasaannya tajuk perbincangan berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, terutama bila tiba musim bulan haji ni, hari raya haji, selalu permintaan daripada masjid ataupun surau ialah keterkaitan kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, iaitu keterkaitan kes penyembelihan anaknya Ishak. Walaupun demikian, malam ini agak sedikit berbeza bila mana permintaan ialah berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim versus Namrus. Dan ini memang cukup dikenali di dalam sejarah. Lebih-lebih lagi kisah ini dimuat dan dirakamkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, secara jujur sebelum kita membicarakan tentang sirah ataupun sejarah para nabi dan para rasul, terutama yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, suka saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa perkara-perkara yang boleh dianggap penting sebelum kita membicarakan persoalan mengenai sejarah. Memang kita tidak pernah meragui pun, walaupun satu kecil benda ataupun satu kecil perkara, bila mana datangnya nas secara jelas dan secara sharih daripada Allah berkenaan dengan mana-mana kisah Nabi dan mana-mana kisah Rasul. Tetapi secara umum bila kita membicarakan tentang sejarah, tuan-tuan dan puan-puan, sejarah ni selalu diistilahkan seperti benda jumud. Sejarah selalu diistilahkan sebagai benda yang beku, benda yang tak bergerak. Dengan kata lain, sejarah ni tidak ada suara, yang mana kita mampu telinga-telinga kita untuk mendengar suara-suara daripada sejarah. Tetapi hakikatnya, apakah perkara yang paling penting dan utama yang menghidupkan sejarah zaman lampau? Yang menghidupkan sejarah, tuan-tuan, ialah pentafsiran bagi sejarah itu sendiri.
bagaimana setiap sejarah yang telah berlalu pada zaman dahulu, zaman kuno ataupun zaman lampau, bagaimana seseorang pengkaji, seseorang peneliti ataupun seseorang penganalisis, dia menghurai dan menafsirkan sejarah. Cara dan bentuk-bentuk tadilah yang akan menghidupkan sejarah. Itu secara basic. Tetapi ini berbeza dengan nas-nas Al-Quran, tuan-tuan. Nas-nas Al-Quran juga menceritakan perkara-perkara lampau, perkara-perkara yang telah berlalu. Kisah zaman Nabi Allah Adam dah lepas. Kisah zaman Nabi Allah Nuh dah lepas. Kisah zaman Nabi Allah Hud dah berlalu. Kisah zaman Nabi Allah Ibrahim pun dah berlalu. Hatta sampailah kepada junjungan besar Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bukan sejarah itu berlaku zaman keberadaan dan hayat hidup kita sekarang. Tetapi kerana nas-nas Al-Quran tadi sememangnya bersifat hidup dan dia menghidupkan hati manusia. Ini yang membezakan sejarah biasa dengan sejarah yang dirakamkan oleh Allah. Kekuatan dia, nas dia ialah firman Allah, kalam Allah. Kalam dan firman Allah itu sifat dia hayat, sifat dia hidup. Dia bukan setakat hidup dan dia menghidupkan hati manusia yang membaca sejarah dan kisah itu. Dan ini terbukti bila tuan-tuan dan puan-puan setiap hari membaca muka surat Al-Quran, helaian-helaian Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran, dan kadang-kadang walaupun tidak difahami pun makna-maknanya, tetapi sebenarnya tuan-tuan telah melangkaui satu demi satu kisah para Nabi. Tuan-tuan duk baca dalam keadaan tuan-tuan tak faham. Mungkin tajwidnya betul, mungkin tarannumnya bagus suaranya. Tetapi dah melalui kisah Nabi ni, kisah Rasul ni, kisah individu ni, kisah personality ini. Dan inilah yang membuatkan hati kita umat Islam sentiasa hidup untuk mengingat sejarah para Nabi dan sejarah para Rasul tersebut. Baik, bila kembali kepada basic asas tadi tuan-tuan dan puan-puan, penafsiran bagi sejarah itulah yang menghidupkan sejarah. Tetapi kita perlu ingat, penafsiran boleh jadi pi kepada dua flow, dua arah dan dua hala tuju. Sekiranya hala tuju yang pertama yang membawa kepada penafsiran yang benar, penafsiran yang betul, penafsiran yang sahih, dia akan lebih menyerlahkan kehidupan hidup sejarah itu sendiri. Tetapi dia akan jadi berbeza bila mana penafsiran tentang sesuatu kisah atau sejarah dilakukan dengan sembrono. Maksudnya tidak berpijak pada bumi yang nyata. Banyak fakta-fakta, hujah-hujah dan bukti sejarah mampu untuk ditentang, mampu untuk dilawan, yang menyebabkan sejarah ini akan berkubur ataupun dia menjadi hanya sekadar kisah, hanya sekadar cerita ataupun hikayat semata-mata. Baik, sebelum kita pi lebih jauh tuan-tuan berkenaan dengan sejarah para Nabi ini, kita hari ini, bila kita nak membicarakan tentang sejarah, kita kena tengok flow seseorang yang membicarakan sejarah itu sendiri. Yang ini penting tuan-tuan, sebab hala tuju seseorang yang berceramah, seseorang yang memberitahu dan seseorang yang memberitakan kepada orang lain, dia punya manhaj, dia punya metod, hala tuju dia pi mana. Sebab bila bincang sejarah, ada penganalisis dan penulis-penulis sejarah, dia menekankan dan menetapkan konsep manhaj Islam itu di depan. Sebab dia orang Islam, dia mengutamakan pengajian tentang Islam, maka dia meletakkan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis itu di depan, kemudian disertakan dengan bukti-bukti empirikal sejarah. Tetapi berbeza dengan orang yang sudah terbiasa dengan Eurocentrik. Apa dia Eurocentrik? Eurocentrik ialah pandangan.
alam daripada barat berkenaan dengan sejarah. Contoh, sejarah itu dikatakan benar, sejarah itu dikatakan betul bila menempati 4 metod. Pertama, biasanya mereka mempersoalkan tentang saintifik. Yang kedua, mereka membicarakan soal humanistik. Yang ketiga, soal rasionalistik. Dan yang keempat ialah self-revelatory. Nanti kita akan cerita satu-satu dan apakah kekurangan-kekurangan ini pada manhaj Islam yang kita guna. Pertama, bila membicarakan tentang saintifik, walaupun ada perkataan sains ni, bukan kita nak hubungkan ilmu sains dengan sejarah. No, tidak. Maksud saintifik tadi, setiap sejarah yang kita nak bicarakan dan yang kita nak tulis perlu dikemukakan bukti. Perlu dikemukakan hujah. Jadi bukti-bukti kita untuk isbat dan menetapkan sesuatu peristiwa sejarah, contoh bukti. Bukti apa yang kita ada untuk kita kata demikian? Contoh, kita ada manuskrip kuno yang menyebutkan hal yang kita sebut. Contohnya, saya menyebutkan suatu benda tentang A. Jadi orang lain akan mempersoalkan, bila ustaz menyebut tentang A, dari mana sumber A tadi? Maka saya akan mengemukakannya secara saintifik dari manuskrip sekian-sekian. Walaupun mungkin orang lain tak pernah kenal manuskrip ni, orang lain tak pernah jumpa dan baca pun manuskrip ni, tetapi kita dah mengemukakan salah satu bentuk hujah dan bukti di sini. Inilah bukti kenapa saya katakan demikian. Ataupun mana-mana hasil karya orang-orang dulu, sama ada buku sejarah ataupun tulisan-tulisan, ada hujah. Kemudian bila kita gabungkan dengan sumber-sumber yang lain, dia tidak lari jauh. Maksudnya dia hanya ada sedikit perbezaan. Tetapi sekiranya digabungkan dan ditemukan dengan sumber-sumber lain, lari banyak, benda tadi masih boleh dipertikaikan. Walaupun dia masih lagi bersumber dalam bentuk tulisan, tetapi sekiranya diregukan dengan hak lain yang jauh berbeza pendapat yang ini dengan yang ini, maka pertikaian akan berlaku dan pengesahan perlu dibuat. Yang kedua, bila berbicara tentang humanistik, humanistik ialah maksud di sini ejen dan asas penggerak kepada sejarah berunsurkan manusia. Sebab kita cerita ni bukan cerita lembu. Kita cerita ni bukan cerita unta. Kita cerita ni bukan cerita kaldai, bukan cerita anjing, bukan cerita gajah. Tetapi bersifat humanistik. Walaupun demikian, dia adalah humanistik sebab penolakan dan pemisahan konteks sejarah orang-orang barat dia lebih kepada acuan dualism dan secularism. Maka mereka menolak konsep tanzil. Tanzil ni maksud wahyu daripada Allah. Dia nak sifat dia humanistik, tak logik dan tak mungkin ada unsur haiwan. Tetapi bila kita regukan dengan Quran, maka kontradiksi akan berlaku, tuan-tuan. Contoh yang paling jelas ialah dialog dan bicara Nabi Allah Sulaiman dengan kumpulan semut, kan? Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan kumpulan semut. Dengar kat depa, tak logik ni. Mana mungkin orang boleh bercakap dengan semut? Kalau diregukan dengan hadis-hadis pula, Rasulullah berbicara dengan unta. Rasulullah dengar percakapan binatang ni, memahami binatang ni. Lagi dia tak boleh pakai. Sebab unsur dia humanistik. Baik. Apatah lagi salah satu kisah Nabi yang kita nak cerita ni. Nabi yang kita nak cerita ni, pengakhiran hayat Namrus itu diserang oleh segerombolan tentera Allah daripada kalangannya nyamuk. Nyamuk jadi askar. Lagi tak boleh masuk pakai cerita ni. Tak masuk akal sungguh. Bila teras dia humanistik, maka akan berlaku kontradik dengan tanzil wahyu. Kita orang Islam, walaupun macam mana pelik sekalipun, kita kena terima nas tersebut dengan penuh keimanan dan dengan penuh kepercayaan. Balik kepada persoalan yang ketiga, rasionalistik.
Bila sebut rasional, mereka nak setiap sejarah itu masuk pada akal. Maksudnya pertimbangan akal yang sihat boleh terima kisah-kisah seperti ini. Ada tak yang di luar batas penolakan mereka terhadap kisah-kisah? Yang paling special sekali bila tiba bulan Rejab, 27 Rejab. Mari cerita Isra' Mi'raj, naik burak, naik atas langit. Oh, tak boleh pakai ni. Mana mungkin kuda terbang, mana mungkin naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ni dah tak rasional ni. Mereka akan menolak kisah-kisah seperti ini kalau kita ikut acuan sekular dan dualism tadi. Tapi sebagai orang Islam, kita kena beriman. Walaupun mungkin berlaku sedikit sebanyak percanggahan tentang fakta macam tu macam ni, itu adalah benda biasa. Tetapi bila kita pertanyakan benda ni pada orang Islam boleh terima dan orang Islam beriman sepenuhnya. Walaupun malam tu bukan naik burak atau sejenis binatang lain sekalipun yang diceritakan, pasti orang Islam percaya. Dan yang terakhir ialah self-revelatory. Self-revelatory ini boleh berlaku kepada semua. Sama ada konsep Islam ataupun konsep mereka. Maksud self-revelatory ialah bila kita cerita sesuatu kisah atau sejarah, kita nak jadikan benda tu sebagai ibrah, sebagai pengajaran. Dan Al-Quran memang menekankan hal tersebut. Al-Quran dia berbeza dengan corak flow kitab Taurat, dia berbeza dengan corak flow kitab Injil. Sebab kisah-kisah dalam Al-Quran dia tidak menekankan, tidak mementingkan konsep masa. Sebab tu, bila cerita zaman Nabi Nuh, dia tak cerita tahun bila zaman Nabi Nuh ni. Walaupun kita tahu sejarah tu lama, tapi dia tak cerita zaman Nabi Nuh 1000 sebelum Masihi hingga berapa sebelum Masihi. Ada Quran cerita? Tak ada. Dia tak pentingkan konteks nama-nama tertentu. Nabi Nuh mungkin disebut, tapi pernah jumpa tak anak-anak Nabi Nuh dalam Quran? Tidak. Kita hanya mengambil riwayat daripada Israiliyat, daripada Bible, daripada Taurat tentang anak-anaknya. Begitu juga nama isterinya. Dan tidak diceritakan tempat secara spesifik. Dan banjir yang berlaku tu adakah meliputi kawasan khusus tertentu, ada limitation for place, tempat makan ataupun seluruh dunia. Yang penting Quran nakkan ibrah. Cara Quran dia nak ibrah. Umur tu walaupun dia cerita bukan jadi satu kepentingan mana pun. Tapi yang pentingnya bagaimana cara dan bentuk Nabi Nuh berkomunikasi dengan kaum dia. Bagaimana cara dan acuan dia berdakwah. Bagaimana cara acuan dia mengajak orang lain supaya meninggalkan konteks penyembahan berhala pada zaman dia. Cara itulah yang kita nak guna, nak bawa masuk dalam kehidupan kita sekarang. Semua konteks yang digunakan, konteks dakwah para Nabi itu ada kesesuaian dia, tuan-tuan. Kalau kita nak lawan, kita nak dakwah cara penyembahan berhala, kita tune pada konteks yang digunakan oleh Nabi Nuh. Cara orang materialistik guna konteks Nabi Allah Hud. Nak lawan orang yang menolak mukjizat Allah guna konteks Nabi Allah Saleh. Nak lawan orang yang jenis tipu timbang-timbangan dalam takar, kita guna Nabi Allah Syu'aib. Dia ada konteks-konteks, hatulah ibrah yang kita nak ambil. Jadi kembali kepada persoalan ini, sebabnya orientalis dah lama mengkaji tentang Islam ni. Mereka dah mengkaji tentang Islam dan khulasah yang mereka dapat, yang benar tetap benar, yang baik tetap baik. Saya perlu katakan ini tak boleh nafi. Tetapi hampir sebahagian besar mereka berhenti sampai satu tempat dan mereka tinggal benda yang paling penting. Di mana pun pengkajian orientalis tentang Islam, sama ada dari sudut ilmu, budaya dan kawasan setempat, mereka berhenti pada takat mafhum. Apa dia mafhum? Faham benda tu. Maksud faham ni, bila kita suruh cerita pasal Nabi Saleh, mereka boleh cerita sebiji macam orang Islam cerita. Cuba kamu cerita pasal Nabi Muhammad, dia boleh cerita pasal Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana dia memiliki kefahaman.
Dia kaji, dia analisis, dia baca. Yang dia tinggal benda paling besar ialah tasdiq. Pembenaran tentang benda yang dia faham. Dia mengaji cerita pasal Nabi Muhammad. Dia faham cerita Nabi Muhammad. Tapi dia percaya ke tak? Dia tak percaya juga. Dia faham cerita je. Dia kaji tentang Nabi Nuh. Dia tahu, faham Nabi Nuh. Tapi dia tak beriman juga. Jadi walhasil pemahaman tadilah di kemudian hari digunakan untuk counter attack balik. Dia cari kisah-kisah yang nadir, kisah-kisah yang boleh dijadikan sebagai batu api untuk memanaskan kembali umat Islam. Contoh kita selalu kedengaran tentang isu perkahwinan Aisyah dengan Rasulullah. Macam seolah-olah Rasulullah ni kahwin dengan seorang perempuan bawah umur. Duk pertikai umur 6 tahun ke 19 ke 16. Lepas tu tuduh Rasulullah dengan istilah yang popular sekarang pedofil kan. Tahu apa dia pedofil? Pedofil ni jenis seorang yang bernafsu terhadap kanak-kanak bawah umur. Sebab dia faham cerita tu. Jadi dia guna senjata tu untuk counter attack balik. Jadi tugas kita lah sebagai orang Islam untuk lawan balik dan memahamkan mereka situasi dan keadaan sebenar. Islam juga selalu digembar-gemburkan dengan keganasan, dengan radikalisme, dengan terorisme. Sebab Islam dulu masuk kawasan orang menggunakan kilatan dan kilauan pedang, perang sana, perang sini, bunuh sana, penuh sini. Jadi mereka cuba gambarkan Islam itu adalah berbentuk terorisme dan radikal. Tetapi hakikatnya, cuba tuan-tuan cari dan cek balik. Seawal sejarah peperangan sampailah peperangan Rasulullah yang terakhir, siapa mulakan dulu? Perang tu kita tak boleh nafi, perang-peranglah. Siapa yang mulakan dulu? Dari perang Badar, siapa yang mulakan? Perang Uhud, siapa yang mulakan? Perang Ahzab, siapa yang mulakan? Semua tu adalah serangan daripada luar, serangan daripada musuh. Islam dalam konteks mempertahankan diri, mempertahankan agama, mempertahankan maruah. Hak dengan kumpulan-kumpulan Yahudi lebih banyak kepada berlakunya apa? Penyelewengan kan? Tentang perjanjian perdamaian. Dulu sesetengah golongan-golongan Yahudi, tak kiralah Bani Nadir ke, Bani Qainuqa ke, Bani Quraizah ke, mereka mengkhianati janji. Terutama dalam perang Ahzab. Pi tolong musyrikin Mekah bersekutu pula dengan orang-orang di kawasan luar daripada Madinah. Dalam perang Ahzab. Sebab itulah Rasulullah dan para sahabat bantai sungguh-sungguh kerana pengkhianatan pada perjanjian tadi. Begitu juga perang di Khaybar. Tuan-tuan tengoklah sejarah perang Khaybar. Tidak ada pernah satu pun permusuhan antara Rasulullah dan sahabat dengan Yahudi di Khaybar. Yang jadi masalah bila Yahudi Bani Nadir yang dihalau keluar daripada Nabi, pi duduk di situ. Pi duduk di situ, dia pi, kalau Kelantan, dia pi kecek. Dia pi kecek geng-geng Yahudi Bani Nadir, hak sebelum ni tak pernah bermasalah pun. Dia duduk di situ, dia kecek di situ, akhirnya terjadi permusuhan. Lalu Rasulullah serang. Dan dalam kes perang Khaybar ni yang Rasulullah diracun tu kan, oleh isteri kepada Salam bin Mishkam, iaitu Zainab binti Haris. Dengar nama pun orang tak kata ni wanita Yahudi. Dengar nama Zainab binti Haris. Oh, takkan orang Yahudi kot ustaz. Tapi itulah hakikat nama dia. Baik. Kembali kepada persoalan asas. Oh, ni baru nak start cerita. Faham dah tadi tak saya nak abang? Tu, kita kena tengok flow orang yang bercakap tu, dia punya manhaj pi kok belah mana. Kalau manhaj dia tekankan Islam di depan dan metod-metod tu di belakang, tak ada masalah. Tapi kalau dia lebih kepada Eurocentrik, dia akan berlaku permasalahan. Macam orang selalu duk pertikai isu, dia kata Kaabah kan. Kaabah ni hanya didirikan selepas apa? Selepas zaman siapa? Zaman sekarang seolah-olah mereka nampak Kaabah itu didirikan. Bukan zaman Nabi Ibrahim, mereka pertikai. Bila masa pula Nabi Allah Ibrahim dengan anak dia yang mula-mula bangunkan kembali bangunan Kaabah, mereka pertikai.
Dan Bakkah yang disebutkan bukan di situ, tetapi dekat dengan kawasan di Jordan, di Palestin. Dia ada satu tempat nama Bakkah kebetulan. Quran pula sebut Bibakkata pula. Satu Mekah, satu Bakkah. Satu Mekah, satu Bakkah. Tuan-tuan, bila Quran berbicara Mekah dengan Bakkah, kita percaya kalimah Makkah pun ada, kalimah Bakkah pun ada. Tapi apa beza Mekah dengan Bakkah? Mekah dengan Bakkah apa beza? Baik. Bakkah yang disebutkan dalam Quran hanya merujuk dua benda. Kaabah dan Masjidil Haram. Itu saja untuk kalimah Bakkah. Bila Quran sebut Mekah, termasuk Kaabah, termasuk Masjidil Haram dan kawasan Mekah yang betul-betul bersekitaran dengannya. Itu Mekah umum lebih besar. Kalau Bakkah dua benda tu je, Masjidil Haram dan Kaabah aduk dalam. Okey. Bila kita nak berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim, kita pun tahu Nabi Allah Ibrahim ini adalah salah seorang daripada 5 orang Rasul Ulul Azmi. Maksud Ulul Azmi ini lebih kurang Nabi ataupun Rasul yang diberi ujian oleh Allah agak sedikit berat berbanding dan berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Benar, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk baca Quran, Allah sebut 69 kali dalam Quran. 69 kali dalam Quran. Tapi sepenuhnya ayat yang membicarakan tentang Ibrahim ada 186 kali. 186 ayat dalam Quran, 69 kali nama Ibrahim benar-benar disebut, 186 kali ayat bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Dalam 25 surah, tuan-tuan. 17 surah menceritakan oleh Nabi Allah Ibrahim ada dalam surah-surah Makkiyah dan 8 yang berbaki Allah ceritakan dalam surah-surah Madaniyah. Baik. Ibrahim ini asal dia di mana? Asal Ibrahim di mana? Babylon. Babylon duduk mana, tuan-tuan? Babylon duduk di Iraq. Nabi Ibrahim bukan asal Mekah, walaupun dia bangunkan kembali foundation Kaabah dengan anak dia. Dia bukan berasal di Palestin, walaupun memang dia duduk situ dengan ahli keluarga dia, Sarah dan anak-anak dia. Dia bukan berasal daripada Mesir, walaupun dia masuk ke Mesir sekejap sehingga Sarah dirampah oleh Maharaja Mesir. Dia bukan berada di Aram, kawasan Syam, walaupun dia berpindah di situ. Tetapi Nabi Ibrahim berasal di satu tempat, daerah Ur, iaitu sebuah kampung yang disebut Faddam Aram, dalam daerah Babylon. Babylon pada masa itu dikuasai dan diperintah oleh seorang raja. Quran sebut tak kalimah Namrus? Tak sebut. Tak sebut kalimah Namrus. Tapi diperakukan oleh ahli-ahli tarikh dan sejarah, raja yang memerintah ketika zaman hayat kehidupan Nabi Allah Ibrahim di Babylon ialah Namrus. Pada masa itu dia menguasai 3 daerah dan kawasan yang besar. Pertama Babylon, Babil. Yang kedua ialah Akkad, merujuk kepada kerajaan Akkadia. Dan yang ketiga Sinia, merujuk kepada Sumeria. Sebab antara tamadun paling awal ialah Sumeria tu bukan dia dinamakan tamadun. Sumeria tu duduk bawah dalam semua ketamadunan tadi. Tapi yang paling penting Mesopotamia, bukan Mesopotato. Mesopotamia. Baik. Kembali kepada persoalan Nabi Allah Ibrahim. Sebenarnya kalau kita tengok salasilah, hubungan Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus masih lagi satu keturunan, iaitu keturunan Sam. Sebab anak Nabi Allah Nuh yang terselamat di atas kapal, Sam, Ham, Yafis. Kalau kita tengok susu galon Namrus ni Namrus bin Kan'an, Kan'an bin Kush, Kush bin Sam, Sam bin Nuh. Maksudnya dia masih keturunan Nuh. Kalau Ibrahim agak terkebelakang.
Agak terbelakang sebab Ibrahim dalam Quran, Allah cerita nama Nabi Allah Ibrahim apa? Dalam Quran ada dia sebutkan. Yang buat patung berhala tu. Azar. Azar juga disebut sebagai tarikh ataupun Taurat sebut tirah. Jadi Ibrahim bin Azar pun boleh, Ibrahim bin Tarikh pun boleh, Ibrahim bin Tirah pun boleh, bin Nahur, bin Saruj, bin Ra'u, bin Falish, bin Abir, bin Shalikh, bin Arfakshad, bin Sam, bin Nuh. Maksudnya susu galur dia tentak sampai pada Sam. Walaupun demikian, kita bukan memperkirakan tentang susur galur yang sama, kenapa seorang jadi macam ni, kenapa seorang jadi macam ni. Itu tak perlu pelik. Sebab sejarah Nabi Nuh, ada antara anak Nabi Nuh yang tak dengar kata. Ada, sedangkan dia anak Nabi. Bapa seorang Nabi, anak tak dengar kata. Macam juga cerita Nabi Allah. Nabi Allah apa? Lut. Cerita Nabi Allah Lut, siapa tak dengar kata? Bini dia tak dengar kata. Ada lagi cerita lain. Cerita Nabi Allah Ibrahim, bapa dia pun tukang pembuat patung berhala. Itu semua adalah kebiasaan. Hidayah itu tetap milik Allah. Bukan kerana hubungan kekeluargaan. Anak tu imam, tak semestinya dia juga akan jadi tu imam. Anak tu lebay, tak semestinya dia akan jadi tu lebay. Ada orang biasa, anak dia jadi tu imam. Ada orang biasa, anak dia jadi tu lebay. Ada anak tu imam jadi orang biasa-biasa. Ada anak tu lebay juga jadi orang biasa-biasa. Semua adalah hidayah dan petunjuk daripada Allah. Baik, diperkirakan. Yang ni kita panggil satu benda yang umum. Siapa nak bahas pun bahaslah. Cuma diperkirakan. Perkataan pun kita boleh faham. Diperkirakan zaman dan masa zaman Nabi Allah Ibrahim 1997 hingga 1822 sebelum Masihi. Diperkirakan. Kalau tuan-tuan ada dalil dan hujah yang lebih kukuh untuk menolak perkiraan ini, dikemukakan. Sebab sejarah dia terbuka. Tuan-tuan ada dalil, tuan-tuan ada hujah, tuan-tuan ada bukti saintifik tadi yang lebih mengukuhkan pendapat tuan-tuan, maka yang ini akan tertolak. Okey. Isu yang paling besar, Allah rakam dalam surah Baqarah 258 kalau tak silap saya kan. Tanpa menyebut nama. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nama Ibrahim disebut, tapi satu nama lagi tidak disebut. Sebenarnya kisah ini ada dua rantaian. Lepas habis cerita ni dia sambung cerita Nabi Allah Uzair. Cerita Nabi Allah Uzair yang Allah matikan hampir lebih kurang 100 tahun tuan-tuan. Tapi kemudian Allah hidupkan balik. Sebab Allah hidupkan balik itulah orang setengah Yahudi yang bebal menganggap dia anak Tuhan. Uzair disebut anak Tuhan di sisi orang Yahudi. Nabi Isa disebut anak Tuhan di sisi orang Kristian. Islam ada tak hak mengaku anak Tuhan? Tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Okey, tak apalah. Tak ada, alhamdulillah. Jangan nak mengaku-ngaku dan menisbahkan diri kita dengan Tuhan ataupun Allah. Baik, kita semua adalah hamba dia, makhluk dia. Kembali kepada konsep ini, tengok ayat ni betul-betul. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Dan tidakkah kamu memerhatikan ada seorang individu yang Allah ceritakan hajja Ibrahim, yang menghujah Nabi Allah Ibrahim. Bahasa moden sikit, yang mendebat Nabi Allah Ibrahim fi rabbih, berkenaan dengan Tuhannya. Dalam tafsir disebutkan lelaki yang dimaksudkan yang menghujah Nabi Allah Ibrahim itulah Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nun.
Baik, apa yang dia nak hujah tentang Nabi Allah Ibrahim? Dia nak hujah tentang Allah, tentang Tuhan. Sama seperti bila mana Fir'aun menghujah siapa dulu? Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Dua orang Nabi pada masa itu berhadapan dengan Fir'aun. Konteks dia sama. Sebelum ini, kelahiran Nabi Allah Musa persis mirip dengan kelahiran Nabi Allah Ibrahim. Dahulu pada zaman Namrus ni, satu malam Namrus bermimpi. Namrus bermimpi, dia tidur dalam bilik dia. Dia tidur dalam kamar dia. Tiba-tiba, masuk di dalam kamar atau bilik dia seorang anak lelaki, yang kemudian anak lelaki ni ambil mahkota yang dipakai di atas kepala Namrus, kemudian menghempas dan menghancurkannya. Jadi pagi esok dia tanyalah para peramal dia, tukang nujum dia, ahli tilik dia, apakah takbir, apakah maksud mimpi tersebut. Lebih kurangnya akan lahir daripada kerajaan tuanku seorang anak-anak lelaki yang kemudian bila anak lelaki ini membesar, dia akan menggugah pemerintahan dan kerajaan tuanku. Sama tak dengan apa yang berlaku kepada Fir'aun? Fir'aun sedikit berbeza. Fir'aun dia bermimpi keluar berbola api daripada bumi Baitul Maqdis. Daripada bumi Baitul Maqdis Palestin keluar berbola api, dan berbola api ini meluncur dan meluru dengan laju menuju ke negerinya, negeri Mesir. Bola api ni bila masuk dalam negeri Mesir, bila jumpa rumah-rumah Bani Israel mewakili Bani Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, bola api ni tak masuk dalam rumah, dia keliling saja rumah. Tapi bila dia bertemu dengan rumah-rumah kaum Fir'aun, bangsa Kipti, api ni masuk dalam setiap rumah. Jadi bila tanya takbir mimpi, samalah. Lebih kurang akan lahir seorang anak lelaki yang akan menghancur dan menjahannamkan kerajaan tuanku. Walaupun kita kata kisah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun agak sedikit terkenal berbanding kisah Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim mendahului perumpamaan mimpi seperti ini. Sama juga, bila Namrus dapat tahu apa yang dia buat, mana-mana wanita yang mengandung pada masa itu akan dikuarantin. Ini bukan bahasa hospital ni, bahasa moden ada. Biasanya kuarantin ni hospital, ataupun orang-orang yang dikehendaki dan disyaki oleh kerajaan, dia nak bagi pelepas border pass ke border apa, dia kuarantin sekejap, ada soal selidik. Dia kuarantin duduk seolah-olah macam di satu tempat yang dikhaskan. Tunggu sampai perempuan ini melahirkan anak. Sekiranya anak yang dilahirkan tu wanita, maka dibebaskan kedua-duanya, anak dan si ibu. Sekiranya lelaki, apa yang berlaku? Anak-anak ini dibunuh, tuan-tuan. Anak-anak ini dibunuh. Dua-dua ni punya pattern yang sama. Namrus pun pernah mengaku Tuhan, Fir'aun pun pernah mengaku Tuhan. Hak ni mengaku Tuhan, hak ni pun mengaku Tuhan. Dan ada seorang lagi. Hak nak keluar ni, hujung-hujung pun dia akan mengaku Tuhan juga. Tapi sebelum mengaku Tuhan, dia mengaku apa dulu? Sebelum dia benar-benar mengaku Tuhan, dia mengaku jadi Nabi dulu. Ingat. Dia akan mengaku jadi Nabi dulu. Bila orang percaya dia tu Nabi, baru dia akan mengaku jadi Tuhan. Bila dia mengaku jadi Tuhan, maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka akan terpampanglah kalimah kafara pada dahi dia. Itu cerita Dajjal, biarlah. Isu sekarang bila buat pengakuan atau klaim dia tu Tuhan, hatta sebenar dia tetap makhluk. Kalau dulu Haman diminta oleh Fir'aun untuk bina bangunan yang tinggi, yang Quran sebut bangunan tinggi itu jangan silap faham, bukan bina piramid. Piramid itu lain. Bangunan hak Haman bina tu ada di Mesir dah hancur dah roboh dah. Hak benar-benar hak dia naik, dia panah ke atas tu. Itu bukan piramid. Hak tu naik. Kalau Namrus dia buat macam mana? Namrus macam mana? Quran tak cerita. Tapi ada sebahagian tafsir mengutip daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Saya sebut awal-awal, takut orang silap faham. Ada riwayat yang menyebut, dia cari 4 ekor burung helang yang besar. Sebab Namrus ni adalah sisa-sisa jenis
Kenapa dia mampu jadi raja, dia mampu jadi penguasa dan pemerintah? Kerana dia ni bertubuh besar, bertubuh kasar, beza dengan orang-orang biasa pada masa tu. Jadi dia ambil buruh lam 4 ekor, kemudian di setiap kepala burung tu dia letak kayu yang panjang, dia umpang dengan daging. Jadi bila burung tu nak ke daging, burung ni terbang. Jadi dia duduk dalam kotak di tengah antara burung tu, burung ni lah bawa dia terbang naiknya. Dan dia bawa lah anak panah siap-siap. Tapi dia di sini dia melakukan satu penipuan, dia bawa dah anak panah, mata panah dah dicelup dengan darah awal-awal lagi. Kalau lah ni boleh diistilahkan sebiji macam apa? Cara yang dia buat ni. Yang anak-anak kita duk main tu, yang ada kipas 4 biji. Nak panggil apa tu? Drone, drone tu. Sering naik. Tapi drone zaman dia lah, konon-kononnya. Betul tak istilah yang saya guna, wallahualam tak. Jadi naik sampai atas tu, dia nak tinggi lagi. Tapi sebab kudrat burung, terbang lagi tinggi pun, dia makhluk Allah, dia lemah. Bila benda tu makin nak jatuh, maka dia lepaskan anak panah dia. Jadi bila turun ke bawah, dia tunjuk kepada rakyat dia bahawa dia dah bunuh Tuhan Ibrahim. Kawan tu pun sama juga. Aku dah bunuh Tuhanmu Musa. Klaim dia. Padahal Tuhan Musa ke Tuhan Ibrahim ke dia tak kenal pun. Dia yang mengaku Tuhan. Tengok tuan-tuan. Secara psikologi, dia panggil psikologi ganda. Orang yang mengaku Tuhan, walaupun dia manusia, contoh, kalau saya ni mengaku Tuhan, saya tak boleh dah nak menerima mana-mana konteks ketuhanan yang lain selain daripada saya bila saya nak mengaku Tuhan. Betul tak? Boleh atau tidak, kita nak mengaku Tuhan tapi kita masih menerima ketuhanan yang lain. Aku ni Tuhan, tapi aku boleh terima juga kalau dia tu nak mengaku Tuhan pun. Boleh tak kita nak beranggapan lagu tu? Tak, secara biasa. Kita nak mengaku Tuhan, tapi ada orang lain mengaku Tuhan. Ya, aku mengaku Tuhan, tapi dia tu pun aku perakui jugalah dia Tuhan. Hak dia ni mengaku pun aku perakui juga, atau bangang kita panggil. Bila kita nak mengaku Tuhan, kita akan menolak konteks ketuhanan yang lain. Baik, dari sisi psikologi berganda, bila Namrus mengaku Tuhan, seolah-olah dia nafikan habis yang orang lain tu sebagai Tuhan. Mana-mana unsur. Tiba-tiba nak membuktikan dia ni makhluk, ketakutan yang ada pada dia, kalau dia dah nafikan ketuhanan lain, perlu lagi tak dia buat burung nak pergi tembak Nabi Ibrahim punya Tuhan? Maksudnya dia takut dan dia mengakui adanya Tuhan lain sampai dia nak pergi bunuh. Faham tak maksud saya ni? Sepatutnya dia duduk relax je bila dia orang mengaku Tuhan. Mana Ibrahim nak kata ada Tuhan lain pun tak ada pada sisi aku. Sebab aku mengaku Tuhan, aku kena tolak hak lain. Tapi dalam senyap-senyap ni, kok ada betul ke walaupun aku mengaku ni, aku memang bohong pun. Tapi pergi cari juga nak bunuh, nak tunjuk aku dah bunuh Tuhan Ibrahim. Sedangkan pengakuan tu sepatutnya penafian dah pada hak lain. Sama juga dengan Musa dengan Firaun. Walaupun dia duk mati-mati aku Tuhan pun buat juga benda tu. Dah tak ada hak lain, pergi apa nak panah ke atasnya. Maksudnya kamu seolah macam percaya ada hak lain. Okey. Kembali kepada persoalan dia. Dia sebenarnya nak menghujah Ibrahim kan. An atahullahul mulk. Dia diberi apa? Diberi kekuasaan, diberi pemerintahan. Dan ini teringat kepada satu hadis Nabi tentang akhir zaman kan. Nabi sebut sayati 'alan nas si zamanun ru'asa'uhum kal asa kan. Wa wuzara'uhum kazi'ab kan. Akan datang kepada manusia di suatu masa nanti pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, kelakuan mereka seperti singa. Wazir-wazir mereka, menteri mereka seperti serigala. Jadi ke tak jadi lagi? Baik. Pemerintahan yang berteraskan sentimen kesingaan tadi tuan-tuan. Singa ni dia menjadi memerintah, dia jadi raja hutan atas dasar kekuatan ke kebenaran. Dia jadi raja hutan tu dia memerintah dengan kekuasaan atau dengan kebenaran. Kekuasaan ke kebenaran? Kekuasaan sebab dia berasa dia paling kuat. Dia paling segala-galanya. Padahal tak pernah pun ada satu pilihan raya antara lembu, kambing, gajah mengundi dia. Betul tak? Ke ada? Tak ada.
Tak ada kata lembu pun mengundi, gajah pun mengundi, badak air pun mengundi, tapir pun mengundi, tenuk pun mengundi. Kami memang sebulat suara memilih dia sebagai The Lion King. Tak ada. Tapi dengan kekuatan hak dia ada, dia sendiri lantik dia sebagai Raja Rimba. Tapi bila dia memerintah dengan kekuasaan, maka apa akan berlaku? Bila dia lapar, siapa dia makan? Bila dia lapar, siapa dia makan? Kalau nisbah pengundian tu ada, orang hak mengundi dia tu hak dia makan pun. Nanti dia lapar, arnab hak tu dia makan. Nanti dia lapar, rusa kena makan. Nanti dia lapar, lembu kena makan. Begitu jugalah hari ini. Boleh faham ke tak ni? Saya bukan jenis ceramah politik. Tapi bila tuan hehehe tu, saya fahamlah tuan-tuan faham. Dia tak makan orang lain, dia makan kita. Dia hak kita kena makan. Kalau berteraskan kepada apa? Berteraskan kepada kekuasaan. Bukan berteraskan kepada kebenaran. Kalau dia berteraskan kebenaran, dia akan melindungi semua di bawah taklukan dan jajahan dia. Aku raja, aku kena lindungi arnab. Aku raja, aku kena lindungi lembu. Aku raja, aku kena lindungi tapir. Aku raja, aku kena lindungi badak. Semua dia akan lindungi. Dan wazir-wazir seperti serigala. Tuan-tuan tahu tak watak serigala? Serigala memang dia nak jadi macam singa. Dan dia juga nak apa yang singa ada. Dia juga nak apa yang singa dapat. Tetapi dia sedar akan kemampuan diri dia tidaklah sehebat singa. Maka cara dia bekerja ialah bermuka-muka. Sebab tu istilah sebut serigala berbulu ayam, serigala berbulu kambing. Dia nak buat baik dengan ayam, dia menyamak jadi ayam. Bubuh bulu ayam, dia pun kuruk-kuruk. Dia tak bunyi macam ayam, sebab dia bukan ayam. Tapi dia kena duduk dalam geng-geng ayam dulu. Jadi ayam pun tengok, oh ayam pesen baru, geng kita, tak apalah. Lah sekali nampak baik, dia ngap ayam. Usang berbulu kambing. Dia bubuh bulu kambing. Orang duk ingat dia kambing. Lepas tu dia ngap kambing. Sekok. Dengan kekuatan yang dia ada. Dia tak macam singa. Singa tak apa. Dia kuat. Dia ni licik. Dia rasa ada kepentingan untuk sini. Dia masuk. Dia bermuka-muka di sini. Lepas tu dia makan. Dia rasa ada kepentingan di sini. Dia masuk. Lepas tu dia makan. Ni cerita di Kongo dengan Zimbabwe lah. Punya tak ada kawasan kita ni. Okey. Boleh faham tu lah? Kembali kepada persoalan ni. Dia seorang yang diberi kekuasaan, pemerintahan yang besar. Tapi ada sisi dialog yang Allah beri. Kebanyakan sisi dialog. Di sinilah ibrah yang kita nak ambil. Kita tengok bagaimana bentuk dialog. Nabi Nuh dengan kaum dia ada dialog. Nabi-nabi lain pun Allah sertakan dialog kebiasaan. Dialog ni lah ada psikologi penting yang kita nak ambil ibrah. Pertama, bila berhadapan dengan Namrus yang mengaku Tuhan ni, apa manhaj yang Nabi Allah Ibrahim guna? Dia guna masih manhaj rasionalis. Islam tak pernah menolak rasional pun. Sebab Allah bagi kita akal. Di mana bukti Allah suruh guna akal? Banyak. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, afala tasma'un. Semua tu konsep akal. Tapi akal yang berlapik dan berlandaskan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kita tak pernah meninggalkan rasional. Mari saja cerita walaupun tak lapik Quran Sunnah lagi, nampak dah ketidaklogikan dia, memang out kita tolak pun. Apa yang Nabi Allah Ibrahim sebut? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Antara sifat Tuhan aku, yang aku kata ada Tuhan lain selain daripada kamu ni, dia mempunyai sifat boleh menghidupkan dan boleh mematikan. Boleh berhidup, boleh mematikan. Jadi sebab dia rasa tercabar dengan persoalan tadi, maka dia pun sebut qala ana uhyi wa umi. Aku pun kalau macam tu boleh berhidup, boleh mematikan. Cara dia buat macam mana? Ikut riwayat, dia minta pengawal dia pergi ambil 2 pesalah dalam penjara. 2 orang yang bersalah dalam penjara. Salah seorang ni, dia hukum mati. Dia bunuh. Seorang lagi
dia maafkan. Dengan nisbah pengadilan kita panggil ampunkan dosa. Jadi dia membiarkan kawan ni hidup. Jadi maksud dia dengan hukum mati tu dia mematikan, dengan memaafkan dan lepas dia menghidupkan. Kalau lagu ni tak payah Namrus, Tok Hakim sekarang pun boleh buat. Tok Hakim sekarang pun boleh putus macam ni. Jadi saya memutuskan bahawa pesalah ini dijatuhkan hukuman mati. Saya memutuskan pesalah ini di contoh hak lain selain pada dua ni diringankan daripada 15 tahun penjara kepada 2 tahun penjara ataupun dimaafkan sebab bukti-bukti yang keliru, samar dan tidak sabit sebagai contoh. Tapi sebab nak juga lagu tu dia cuba try buat. Atas tu Nabi Allah Ibrahim timbal lagi. Qala Ibrahim apa dia? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhan aku ni dia boleh menerbitkan matahari dari arah timur ke barat. Matahari terbit timur dan terbenam di barat. Tuhan aku ni menerbitkan matahari dari arah timur dan membenamkan ke arah barat. Kalau kamu berasa kamu Tuhan, cuba buat terbalik. Fa'ti biha minal maghrib, kamu buat naik ke barat, lawan hak Tuhan aku buat ni, kamu buat naik ke barat, terbenam ke timur. Ni lagu mana? Fabuhital lazi kafar. Maka bingunglah orang kafir tersebut. Jam, tak boleh nak buat apa. Ni bukan lagi cerita pasal bukan zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang lain. Ni hanya membicarakan soal rasionalistik. Rasional, akal semata-mata. Cuba buat. Kalau hebat, tak boleh buat. Bila tak boleh buat, kalahlah. Bila kalah ni Tuhan, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah sekali tidak akan pernah memberi hidayah kepada mereka-mereka yang melakukan kezaliman. Tak boleh. Last sekali, apa hukuman? Apa hukuman? Bila dia kalah, dia hukum Nabi Allah Ibrahim macam mana tuan-tuan? Namrus bakar api. Bukan kata periduk api pergi letak tu tak. Tapi apa dia? Dia guna Allah, dia panggil apa ni? Macam bidah, tapi bukan bidah ni, bidah besar tu. Tak, dia ada satu istilah tu. Ketepel, yes. Mujur abang ni peringat. Ketepel. Dia panggil ketepel. Lontak, masuk dalam api. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim, duduk dalam api tu. Nisbah asal, api ni panas dan memanaskan. Dia panas, lepas tu memanaskan pula. Tapi Nabi Ibrahim duduk dalam tu, bardan wasalam. Sejuk dan selamat. Allah gantung dan lapik dengan kalimah selamat. Kalau Allah guna sejuk saja, tak guna kalimah selamat, dia jadi apa? Dia jadi musibah juga, ujian juga. Sejuk saja. Mungkin sejuk yang melampau tu boleh menyebabkan kematian, panas yang melampau kematian. Tapi sejuk wasalaman, sejuk yang berkeadaan selamat. Begitu juga dengan apa yang berlaku kepada Musa, Fir'aun. Fir'aun lepas ahli-ahli sihir dia kalah, ahli sihir dia beriman, betul? Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Lalu sebab pengakuan Tuhan tu dia jawab apa? Bagaimana kamu boleh beriman sebelum mendapat kebenaran dan keizinan daripada aku? Maksudnya seseorang tu nak beriman kena minta izin Fir'aun dulu. Kalau Fir'aun tak benar beriman, maka tak boleh. Kalau dia benar beriman, baru boleh beriman. Dan tomahan paling jelas dan jitu, orang macam ni, apa tuduhan yang dia tuduh pada Nabi Allah Musa? Yang sebenarnya, rupa-rupanya, yang mewakili aku ni, ahli-ahli sihir adalah murid-murid kepada Musa dan Harun. Harun dan Musa adalah penyihir, bos dia, hak paling besar, paling tinggi. Mereka dah berpakat untuk mengalahkan aku. Itu tuduhan. Kawan ni tak pernah kenal pun ahli sihir. Tapi bila ahli sihir kalah, ahli sihir beriman, dia tuduh yang jadi bos, yang ajak sihir-sihir ni Musa dengan Harun. Bos mereka. Nampak tak? Licik tak? Licik.
Banyak berlaku kes-kes macam ni hari ni tuan-tuan. Bila dia kalah, dia putak. Bila dia kalah, dia putak. Okey. Benda paling asas, baik, hantu ceritalah. Kumpulan apa yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim sepanjang hidup dia? Sekurang-kurang ada 3 golongan, 3 kelompok yang ditentang dan dilawan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nombor 1 adalah golongan-golongan penyembah alam semesta. Apa maksud penyembah alam semesta? Bukankah dalam pencarian hidayah dan petunjuk terawal, Nabi Allah Ibrahim pun tengok pada bentuk-bentuk penciptaan alam semesta. Bahkan sampai menyangka bahawa bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan dan bintang itu Tuhan. Pada awalnya. Ini menunjukkan pada zaman itu memang ada kelompok-kelompok dan golongan yang menyanjung kepada 3 bentuk penciptaan tadi. Ada yang menyembah dan mengagungkan bulan, ada yang menyembah dan mengagungkan matahari, dan ada yang menyembah dan mengagungkan bintang-bintang. Selalunya Al-Quran, definisi ini digunakan kepada golongan Sabi'in. Sabi'in ini dia ada luas tuan-tuan. Selain daripada selalu dinisbahkan dengan bentuk tadi, Sabi'in ini juga ada definisi mereka ini adalah pengikut-pengikut Nabi Allah Yahya. Yang sampai hari ini mereka masih lagi berpegang dengan kitab Zabur Nabi Allah Daud. Dalam bahasa Inggeris disebut Psalm tu, P-S-A-L-M. Zabur Nabi Daud. Dan mereka juga solat sama seperti orang Islam 5 kali sehari. Tetapi kiblat mereka menghadap ke arah bumi Yaman. Konteks jumlah semayang sama 5. Practicality semayang tak sama. Hak kata sama tadi jumlah 5 kali sehari. Praktikal semayang tu, kaedah semayang tu tak sama. Kiblat kita Kaabah, dia kiblat ke bumi Yaman. Itu Sabi'in. Dulu dia ada satu kisah, pernah dengar tak nama sahabat Adi bin Hatim? Adi bin Hatim, pernah dengar kan? Adi bin Hatim, dia duduk di Madinah. Adi bin Hatim dalam sejarah, kata-kata Adi bin Hatim, tidak ada seorang pun di kalangan orang Arab yang lebih dan paling membenci Muhammad kecuali aku. Itu antara pernah kata-kata Adi bin Hatim. Tak ada seorang pun di kalangan orang Arab yang paling benci, yang paling meluat kepada Muhammad, aku lah. Dia bukan orang Mekah, dia orang Madinah. Bahkan Adi bin Hatim ni sewaktu Nabi berhijrah, dia yang keluar daripada bumi Madinah. Nak habaq benci sungguh. Bila Nabi masuk Madinah, tak mau tengok muka Nabi, tak mau tengok Nabi, dia yang pindah. Hebat benci dia ni. Dia pindah ke mana? Satu tempat nama Aqrab dalam wilayah Syam. Dia ni orang Kristian. Jadi memaknakan kepada kita di sini, zaman tu dah ada minoriti Kristian di Madinah. Yang selalu kita dengar di Madinah ni ada badui-badui penyembah berhala sama macam di Mekah, Yahudi Bani Nadir, Quraizah Qainuqa dan Yahudi-Yahudi kecil lain. Kita jarang dengar cerita ada minoriti Kristian. Dan bila kita baca kisah Adi bin Hatim, mengesah dan membenarkan. Di Mekah ada ke tak ada? Apa tak adanya? Selepas Nabi terima wahyu pertama, Khadijah bawa Nabi jumpa sepupu dia. Siapa sepupu Nabi? Siapa sepupu Nabi? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal agama apa? Nasrani, Kristian. Sebab itulah orientalis selalu tuduh Nabi Muhammad ni ambil input banyak daripada Waraqah. Maksudnya Waraqah tolong baca Bible kat Nabi, Nabi pun dapat maklumat. Karang kitab Al-Quran. Nak karang Al-Quran ke mana? Nabi tu ummi. Apa dia ummi? Tak reti baca, tak reti tulis. Dia kata walaupun tak reti baca, tak reti tulis, dia faham. Bila orang cerita, dia faham, dia cerita kat orang lain jom tulis. Nak kata macam mana? Sudah. Nabi tu memang tak reti baca, tak reti tulis. Tapi bila orang habaq kat dia, orang cerita kat dia, dia faham. Bila dia faham, dia cerita kat sahabat dia, tulis. Tulis. Nak kata apa pula? Baik, bila kita meneliti tuan-tuan, bab ummi Nabi ni, kadang-kadang ada hadis-hadis tertentu seolah-olah kontradik. Kadang-kadang kita tengok hadis ni, nampak Nabi macam
tak buta huruf. Kadang-kadang Nabi nampak betul-betul buta huruf kan. Contoh, waktu Rasulullah menuturkan persoalan tentang pahala membaca Al-Quran. Kan Rasulullah menyebut, aku tidak membaca alif lam mim itu dengan satu huruf. Tetapi aku membaca alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang yang buta huruf boleh sebut tak huruf-huruf tu? Orang buta huruf boleh sebut tak? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari satu condition menunjukkan Nabi kenal huruf tu. Bila orang tu kenal huruf, nak kata dia buta huruf, nampak tak logik. Orang yang betul-betul buta, tunjuk huruf ba pun tak tahu apa. Tu betul ya? Huruf ba takkan hang tak kenal. Lepas alif ba, memang aku tak kenal, aku buta huruf. Okey. Ni Nabi sebut, saya tidak menyebut alif itu, alif lam mim satu huruf, tapi saya menyebut alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kontradik dia nampak di sini macam Rasulullah tak buta. Tapi bila kita tengok kepada konteks perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah, orang yang mewakili kafir musyrikin Mekah Suhail bin Amir. Mula-mula Rasulullah suruh Saidina Ali tulis kepala surat kan. Bismillahirrahmanirrahim, perjanjian Hudaibiyah. Tapi Suhail membangkang. Aku nak kamu hapuskan. Pasal apa? Kami tak pernah mengenal Tuhan yang bernama Ar-Rahman, kami tak kenal Tuhan yang bernama Ar-Rahim. Dia sindiklah tu. Jadi hapuskan. Baik. Nabi terima. Nabi tak mau berlaku peperangan. Nabi nak kedamaian dan keharmonian. Okey, sekarang nak tulis apa? Nabi tanya Suhail. Tulis subhanakallahumma. Atau ada riwayat bismikallahumma. Tak apa, tulis tu lah. Saidina Ali pun tulis. Kemudian tulis pula perjanjian. Perjanjian ini di antara Muhammadur Rasulullah dan Suhail bin Amir. Bila lepas kalimah Muhammad tu ada perkataan Rasulullah, dia tak berkenan, Suhail. Dia kata padam. Tulis Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amir. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Bila Rasulullah suruh padam, kali ini Ali tak mau padam. Bangun Saidina Abu Bakar mengesahkan Nabi Muhammad ni Rasulullah. Bangun pula Saidina Umar, Muhammad ni Rasulullah, kenapa perlu dipadam? Lalu Suhail sindir, dia kata, kamu, sebab kamu percayakan dia. Kalau benar-benar Muhammad ini Rasulullah, perjanjian hari ini tak akan berlangsung. Kalau kami terima dia tu sebagai Rasul Allah, kalau kami percaya dia tu Rasul Allah, tak perlu perjanjian hari ini. Sebab kami tak percaya dia Rasul Allah lah, kami tak bagi dia masuk Mekah hari ini. Ni kan antara Nabi nak masuk Mekah kan. Sebelum perjanjian Hudaibiyah, Nabi bawa 1,500 orang. Dengan nak buat apa? Nak ziarah, nak umrah dan nak haji. Tapi tertahan pada tahun Hudaibiyah tu. Tak apa Nabi kata. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Nabi ambil surat tu, Nabi tanya Ali, tang mana nak padam ni? Di sini menunjukkan Nabi tak tahu duk mana kalimah Rasul, duk mana kalimah Allah. Tak ni mana ni aku nak padam kat mana ni? Sini nampak Rasulullah memang tak tahu sungguh. Jadi kontradik dengan tadi. Tapi sebenarnya tak pun. Okey, faham ke tak? Faham kan? Tak apalah, masuk cerita lain sikit pun tak? Tak, bukan nak habaq. Adi bin Hatim tu lama-lama dia datang jumpa Nabi. Ni dalam hadis kan, Nabi dia pakai loket gambar salib yang dibuat daripada perak. Waktu itulah Jibril informasikan pada Nabi siapa sebenarnya Adi bin Hatim. Nabi sebut dalam hadis, alasta minar Rakusiyah. Kamu sebenarnya salah seorang pengikut dan penganut Rakusiyah. Apa dia Rakusiyah? Rakusiyah ni agama perpaduan Kristian plus Sabi'in. Walaupun dia pakai rantai Kristian, orang duk ingat dia Nasrani semata-mata, tetapi penganut Rakusiyah ni adalah perpaduan Kristian campur Sabi'in. Macam agama Bahai. Bahai tiga-tiga campur. Islam pun duduk di dia, Yahudi pun duduk di dia, Kristian pun duduk di dia. Dia ambil hak dia berasa elok, hak dia nak pakai. Contoh dia baca-baca, oh amalan ni bagus ni, walaupun hak Kristian kita ambil. Islam sebut ni bagus ni, boleh amal ni, kita ambil. Yahudi sebut ni bagus ni. Lepas tu bentuk satu agama nama Bahai. Islam duduk dalam tu hak elok-elok, hak elok-elok dia berasa lah. Bukan hak kita berasa, hak dia berasa sendiri. Dia bentuk agama Bahai. Tertubuh di Haifa, Israel dulu.
Ni rokusiah. Baik, kembali kepada persoalan Nabi Allah Ibrahim. Satu, Nabi Allah Ibrahim berdepan dengan golongan macam ni. Golongan yang kedua, yang sama spesies macam bapak dia, iaitu penyembahan berhala. Dan lebih hebat, bapak dia tu tukang kerik berhala. Bapak Nabi, bapak Rasul yang bernama Ibrahim, kalau setakat penyembah berhala tu, memang kita kata teruk dah, tak boleh diterima dah. Dia bukan setakat penyembah berhala, bahkan pembuat patung berhala. Setengah riwayat, kalau tuan-tuan baca mana-mana tafsir, kenapa dia disebut Azar? Sebab nama betul dia, tarikh atau tirah ni, dia dinamakan Azar, salah satu riwayat, kerana dia tolong jaga satu patung yang memang bernama Azar. Contoh kita kata banyak-banyak patung. Di Mekah dulu, siapa patung yang terkenal? Hak Quran sebut. Lata, Uzza, Manata, kan contoh. Sekiranya kita ni, salah seorang yang memuja patung Uzza, katakan, nama kita Karim, contoh. Jadi kita lah jom jaga patung Uzza ni. Time nak mandi, kita jom mandi patung ni. Time bubuh baju, kita jom bubuh baju patung ni. Time make up, kita make up. Time orang datang upacara, semua kita. Last sekali nama Karim tu hilang kerana kita yang jaga, orang panggil kita Uzza. Ada satu riwayat, patung hak dia jaga tu Azar. Sebab tu orang Keloi, orang panggil dia Azar. Tu. Salah satu riwayat lah, banyak panjang kenapa dia dinamakan Azar ni. Baik, tu konteks yang kedua. Konteks yang ketiga, selain daripada berleluasanya penyembahan berhala, ada satu lagi bentuk fahaman. Hak Namrud nak mengaku Tuhan tu, dia terpencil, dia seorang je. Iaitu kepercayaan kepada dewa. Tuan-tuan, sebelum kita bahas bab dewa ni, saya nak tanya orang-orang tua hak duduk depan kita ni. Orang dulu faham dewa-dewa ni lagu mana? Saya takut pahaman saya ni tak sama. Kita duk kecek, kita syarah takut, dewa-dewa bukan lagu tu. Dewa-dewa lagu ni. Lagu mana lagu ni dah? Supaya macam Pok Dogo dulu lagu mana? Termasuk dewa-dewa juga kan? Tak, maksud dewa ni adakah dia tu orang percaya dia tu makhluk Tuhan, manusia, tapi dia mungkin punya karomah kau kesaktian kau lebih pada orang biasa sehingga dia tu dinobat, diangkat sebagai dewa. Lagu tu kau dia lagu mana bentuk dewa ni? Dia ni makhluk lain kau, bukan orang kau. Gapo pasal dewa tu? Orang tua lagu mana? Berasa muda belakang selalu dak. Hangpa tak tua. Kelih kau lain, hangpa tak tua lagi. Maksudnya gini. Dewa-dewa dulu lebih kepada, kalau zaman dulu ni dah, kita cerita zaman kuno dulu lebih kepada manusia. Jadi dia bukan Tuhan, bukan apa. Cuma dengan ilmu hak dia ada tu, dia boleh buat pelik pada orang. Contoh, dia boleh berupa jadi ada sayap, boleh terbang, ataupun mata dia tunduk, rokok jadi rimah. Dia tu bukan karomah, bukan apa. Ilmu hak ada dengan dia tu, bila jadi lagu tu orang lain tak boleh buat. Orang lain tu kita panggil apa? Istilah Kelantan, naing kau dia. Akak kau dia. Jadi tahap lain sikit. Padahal manusia juga jadi mendewa-dewakan dia. Kerana kehebatan yang dia ada saat ni. Macam dulu kalau kita tengok zaman Mesir kuno, kan, zaman Ra, zaman Horus, zaman Isis, zaman Osiris, zaman Seth tu, orang dia boleh tukar jadi burung, orang ni tukar jadi apa? Boya lah, orang ni tukar jadi goni, orang ni tukar jadi goni. Ilmu hak dia ada tu. Jadi dalam salah satu disiplin ilmu sejarah, 1, 2, 3 sampai 12 tu, dia ada satu bab dia sebut ikonografi. Ikonografi ni gini. Ikonografi ni asal dia perkataan ikon. Bila sebut ikon ke apa? Dia jadi idol. Bawah ikonografi ni dia pecah dua. Dia panggil pantheon. P-A-N-T-H-E-O-N. Pantheon ni mana-mana patung, mana-mana arca orang buat. Kalau kata pantheon ni, dia ni tahap dewa. Kalau ikonografi semata-mata, dia ni bukan tahap dewa. Tapi orang buat patung dia tu nak peringat jasa dia je. Contoh, hak tahap dewa,
Dalam sejarah biar tak kenal apa dia, hamba sebut salah satu Gilgamesh, Enki, Enlil, Horus, gapo sat ni. Hok pelik, memang orang mendewakan dia. Tapi hok luar pada pantheon ikonografi ni macam contoh patung Julius Caesar. Julius Caesar orang tak anggap dia dewa pun, tapi orang anggap dia penakluk hebat, panglima perang hebat. Jadi orang buat patung. Tu betul-betul ikonografi. Ataupun siapa lagi kita kata di tempat kita, Pulau Pinang dibuka buat patung Sir Francis Light kita kata. Singapura dibuka Sir Stamford Raffles kita kata. Ni orang tak mendewakan dia, tapi orang buat patung tu kerana jasa-jasa tertentu. Boleh faham tak? Tu baru betul ikonografi. Tapi bila dia masuk patung tu buat pantheon, dia tu memang orang dasar patut orang mendewakan dia. Dia tu dianggap sebagai dewa, bukan biasa-biasa. Macam banyak duk buat di zaman moden pun dia ada patung Stalin, ada patung apa? Lenin, ada patung Jerman tu nama apa? Hitler, patung-patung. Kita pun banyak patung lah ni. Masuk pak dalam rumah ada. Tapi dia tak ada dah gitu, dia jadi fandom. Inilah disebut akhir zaman budaya fandom. Patung saat ni bukan dewa. Patung saat ni bukan jasa, tapi patung saat ni cerita kartun. Dia buat cerita Spiderman, anak kita beli buh dalam rumah. Dia buat cerita Superman, anak kita beli buh dalam rumah. Dia buat cerita Ultraman, anak kita beli buh dalam rumah. Dia buat cerita go tu, cerita go ni. Duduk dalam rumah tu kalau hak jenis saya, hak go mahal 40 hias ekor tu. Dalam cermin. Jenis orang saya, cermin khas, cermin macam mari buh pinggan makuk hak go mahal. Ni patung ni. Lepas tu kita mari dia boleh saraf pula. Dia boleh saraf ni bila watak ni bila dikeluarkan oleh Marvel Production tak. Gana cerita-cerita dia ni gana jadi gabung. Ni semua ni duduk bawah Iron Man jadi ketua. Ni semua duduk bawah Batman kau gapo dak. Hak duduk bawah ni duduk bawah ni. Tu peringkat tinggi tu. Peringkat wali orang panggil. Wali fandom. Boleh faham ke tak ni? Okey. Zaman Namrus ni antara dewa-dewa ada dewa Marduk. Sebab tu ada kuil Marduk. Ada kuil tu untuk satu dewa, dewa Marduk. Biasanya, kalau kita tengok, ada dewa-dewa ni dia buat macam tubuh orang pala ikan. Alik belakang tu, gini dia, bayangkan orang, dia tu bayangkan dewa, tapi seolah-olah macam orang tu pakai sarung, pala ikan tu duduk atas pala. Bila pala ikan duduk atas pala, dia jadi terbuka gini dah. Mulut ikan terbuka. Lepas tu dia ada ekor. Ni bukan Scott Emulsion punya iklan dia. Ingat tak iklan Scott Emulsion? Orang dukung ikan juga atas belakang. Tu ikan sungguh. Kau ada tak kenal ni? Baru-baru ni. Kalau ada pun Scott Emulsion dia tak ngeping pikul ikan dah ni. Lah ni dia. Dia lagu lain dah. Kalau zaman-zaman dulu tu pikul ikan sungguh. Sebab minyak ikan. Cumanya lah ni cari satu agama, hak topi rohik dia, topi pendeta dia nampak serupa macam ikan. Dia gini. Dia cari. Ada kau raja kelih? Topi rohik dia, topi pendeta dia, orang agama dia, hak high priest dia tu. Ada kau tu. Ada makna-makna tu semua. Lepas tu biasanya gambar Namrus ni kalau pada gambar-gambar di dinding-dinding pun biasa dia duk pikul singa. Dia duk pikul singa. Dia tu besar, singa tu kecil ya, supaya dia pikul kucing gambaran tu. Nak royak sininya dia tu memang Allah kurniakan tubuh yang besar. Beza pergi pada orang. Bos singa tu tapa main. Dia ada juga ni dengar saja pakar jangan deh. Nak royak ni, nak royak cerita. Dengar saja pakar jangan. Yang ni banyak diambil daripada kisah-kisah tafsir Bible dengan Taurat ni. Dikatakan nombor satu sebenarnya dia jadi power gitu tu kerana dia curi baju Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebab baju Nabi Adam dulu diwasiatkan, boleh dia.
Bila dia meninggal, boleh ke anak dia, itulah ada salah seorang anak Nabi Allah Ishaq ni nak bunuh anak dia. Dia ada sejarah panjang. Tu cerita semata-mata dia. Pakai jangan. Hamba royak pun atas jalur cerita royak selalu dah. Payah orang lain ni dak. Kalau tak royak gitu ke kebuk komen pas ni. Sungguh. Baik kita royak selalu. Kalau tidak, mari mana ni ni. Sudah. Letih tak? Hak duduk depan kita ni tak apa, senang kita royak terus. Jadi bila orang dengar pun kalau boleh faham selalu dah. Bila hamba sebut, dengar boleh, pakai jangan. Dan ada juga orang, bila dengar boleh pakai jangan, cerita awak ke apa Ustaz? Bila kita ayat gitu kan, dengar boleh pakai jangan. Jadi baik tak usah cerita selalulah. Dia banyak dengar boleh pakai jangan ni. Ingat tak ayah-ayah kita lu nak tidur kita, cerita ke apa dia bawa? Ayah-ayah kita payah tidur, dia cerita-cerita ke apa sekala? Nak suruh kita negara. Sang kancil, arnak belum berlari yang kura-kura. Sahur cerita kan? Hak tu sebenarnya termasuk dalam dengar boleh pakai jangan. Tapi sahur tu kita negara pun tak. Dia ada jadi gini dah. Biarlah kita rakyat belah-belah. Dia ada jenis sentimen-sentimen kesilap fahaman. Contohlah kita kata. Kalau pernah tengok video Ambo, cari tajuk 3 kisah menarik. 3 kisah menarik. Ambo cerita ada Maharaja Parsi. Lepas tu cerita ada sahabat Nabi Isa tu. Dia bukan nak cerita mana. Cerita tu Ambo kupu daripada 3 persoalan orang. Orang tu dengar nama sikit-sikit, dengar kisah sikit-sikit, dia nak tahu jalan cerita. Bukan nak tahu cerita ni betul kau tak betul, cerita ni sahih kau tak sahih. Contoh dia sebut dia. Ada orang nama sikit-sikit. Lagu mana kat cerita orang ni Ustaz? Dia nak tahu jalan cerita tu. Jadi kita pun ceritalah jalan cerita tu. Kita pun tak ngesah cerita ni betul kau cerita ni sahih. Ambo sebut di belakang sekali tu, ambo pun tak tahu cerita ni betul kau tak. Lepas tu kes pasal ni lah, orang pun komen, dah cerita tak betul, cerita awak ke apa Ustaz? Dia bukan masalah cerita betul tak betul, dia kena tengok flow hak mula-mula tu orang tanya gapo. Jadi kita waktu bilik cerita tu. Orang nak tahu kisah tu. Macam anak-anak kita, kalau kita kalaulah kita tak mau cerita kerana benda ni tak ada faedah dan benda ni tak ada. Kalaulah anak kita tanya, arnak dengan kura-kura belum berlari, siapa benar? Kita nak jawab kan? Secara jujur, siapa benar ya? Kalau kita pakai nak kerak tak sah lah. Cerita ni tak ada dalam nah Quran, cerita tak ada dalam nah hadis. Tak ada faedah kalau ayah royak pun. Anda nak royak gitu pun boleh. Tapi biasa kita akan jawab, kalau ikut cerita hak skala kak, orang tua-tua duk cerita, termasuk Tok Mu cerita kayah dulu pun, arnak ni nera tengah jalan, lepas tu kurang ni. Kita jawab jawapan tu kerana flow cerita lagu tu, bukan kita nak membenarkan kisah tu. Faham ke tak tu? Kita bukan nak kata cerita tu betul, tapi anak tanya mana benar dua tu. Tapi jalan cerita dia, hak tak betul ni pun, jalan cerita dia siapa benar? Jarang kita nak dengar arnak benar tak? Kau ada siapa cerita ke anak dia, cerita arnak negara ni arnak benar? Tak ada. Semua hak kena tipu cerita ni pun akan kata kurang benar. Dia beza cara royak, flow cerita dengan ngesah. Kita tak ngesah cerita tu. Orang tanya lagu mana cerita tu, kita royak jalan cerita je. Sebab saat ni lah. Kita tak ngesah. Cuma jalan cerita ada pernah orang royak gini. Banyak lah. Banyak-banyak pun 9.5 dah ni. Okey. Tak apalah kita pergi sikit lagi. Nak royaknya, flow hak utama, golongan penyembah alam saat ni, bintang bulan matahari. Yang kedua penyembah berhala. Yang ketiga geng-geng hak percaya kepada dewa-dewa. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, jasa Namruh ni banyak. Jasa Namruh banyak. Memang dalam sejarah dia orang pertama buat irrigation. Apa dia irrigation? Irrigation ni salir. Macam kita ambil satu sumber daripada tasik kau, daripada sungai kau, daripada laut kau, buat salir. Ia macam parit yang besar, kemudian salur ke air-air ni pada pusat pertanian. Dia pembina irrigation pertama. Maksudnya dia peracah bandar yang hebat dah.
Mana kita dulu, kalau kita nanes sini, nak ambil air kena gimana? Kena pergi kolam, kena pergi sungai. Cekak kau nak ponggah sebeledi, lepas tu pergi pulak sebeledi. Cara yang terbaik, orang tua dulu gali telaga. Gali telaga dekat dengan pak dia nanes. Kalau betul tak ada air, tak ada air. Betul ada air, ada. Dan orang tua juga ajar dulu salah satu petua. Tapi ambo tak tahu apa dia sebut petua. Tidak pemuda. Petua semacam. Petua ni adakah daripada kalimah fatwa kau lagu mana? Asal kalimah fatwa jadi kecek atas lidah kita dia jadi petua. Baik. Orang tua dulu aja kalau nak cek tepat tu ada air kau tak ada air, kalau kita nak gali, ambil purung jatah. Ambil purung jatah. Tahu purung jatah? Purung jatah purung tak ada lubang. Purung ada lubang tu purung tina. Padahal mana ada jantina wahnya tak. Tapi nisbah ada lubang tak ada lubang tu dia panggil purung jatah, purung tina. Jadi ambil purung jatah. Kita agak-agak sendiri berasa mana ada air, kita pergi rukuk situ. Kita pergi rukuk setepak. Lepas tu kita ambil pula pergi rukuk jauh sikit. Kita pergi rukuk jauh sikit. Jadi orang tua kata, lepas pada 3 jam, kalau kita akak tu, dia seolah macam ada berembur. Berembur air dalam tu. Macam ada titik-titik air berembur. Mana boleh gali tu. Tapi kalau kering garing, lepas 3 jam akak tu serupa dengan letak tadi. Oh kering, tak ada gas satu. Tak payah gali lah. Tapi tak semestinya kalau gali kebuk juga air. Mungkin kita tak nampak, cuma petua. Sebab kata petua. Orang ada alat lah ni ganas lagi, canggih lagi tak. Takut dia ada alat tok di atas tanah juga. Naik metal sikit-sikit. Ada air, tak ada air. Tu kiraan dia, ngaji dia. Cuma petua orang dulu, kalau naik tu, ada basah, rejak-rejak, boleh gali. Banyak orang tua ajar petua dulu tak. Pada kita dia tinggal. Serupa juga kalau sakit perut, ceret beret. Dia panggil cerah perut kan? Cerah perut betul. Nak royak orang tua tak? Padahal nyakit tu. Musibah tu ujian. Nak royak lapiknya bahasa tu dia panggil cerah perut. Dia tak kata gelap perut kan? Bukan dia nak royak bahasa orang tua tu dia lapik. Cerah perut. Masuk kata cerah tu nak suruh comel sama. Dia tak kata gelap perut. Cerah perut. Jadi biasa kita ambil pucuk ke apa? Pucuk jambu. Di sini beza petua dengan saintifik. Kadang-kadang bila kita cerita lagu ni, ni Amor nak sebut dia. Kita kecek atas petua. Kita kecek atas petua. Orang tua dulu ambil pucuk jambu, ada hak jadi, ada hak tak jadi, betul. Tapi biasanya banyak jadi dia. Bila makan banyak jadi. Lepas tu kalau kita kecek gini, ada pula hak saintifik jenis doktor pula. Dia duk bahas. Tak betul tu dari sudut saintifik. Memang dari sudut saintifik tak betul. Ambo kecek ni atas, apa dia? Atas petua. Petua. Dia petua ni jadi pada sesetengah orang. Kita kecek atas dasar gitu je. Petua orang dulu, cerah perut, makan pucuk jambu. Ada hak jadi, ada hak tak jadi. Hak demo nak kaji bab saintifik ni, karuk ni, salah tu, ikut lemah lagi. Kita tak kecek atas dasar sains. Kita tengok flu hak kita nak oyak tu atas apa? Petua. Supaya petua orang beranak dulu. Jadi bahas juga. Bila bini kita beranak, dia ada yuri kan? Doktor akan beri yuri tu tak? Ambo pernah ceramah yuri, butir-butir. Pernah tengok tak butir pada yuri tu? Butir supaya biji selasih, potlok katok tu. Dia ada di takar yuri tu, dia butir. Kau tak aja kelih lah. Kau ada pesen misiwi kat pakai tak aja buka buku set tu, tak aja tengok, cari tok bidai mana-mana, ambil lah 30 riyal upah. Kalau kita tengok, dia ada butir-butir 10 biji selasih. Ada seorang tok bomo, orang macam dululah, masa ambo boleh anak kecil mula-mula. Duk basuh gitulah di telaga, baru nak belajar kan, Lepas tu dia ni kebetulan, orang upah, sayang ambo juga, bini dia tu beranak awal lagi seminggu. Jadi mak sayang tu upah dia ni biasa orang dulu dia ngupah ke apa? Tuku, ngoruk kan seminggu straight. Jadi dia jalan tu dia duk tengok kita duk basuh ni. Dia kata wak gapo? Kata orang tina baru beranak nak belajar basuh kau ni. Dia pun mari dekat mai nak royak moga aku nak ajar. Orang kata gapo? Dia berkata cari butir-butir di yuri. Kita butir cari. Ada.
Acu bilang berapa putih. Kita pun bilang sungguh bilang. Ada 10 putih. Dia kata nanti bini mu beranak anak nombor 2, Yuri tu akan tinggal 9 putih. Yuri tu akan tinggal 9. Beranak nombor 3, Yuri tu akan tinggal 8. Dia kita nak nentu petua ni kita tak percaya. Tapi bila beranak jadi sungguh gitu. Anak nombor 2 memang tinggal 9. Anak nombor 3 tinggal 8. Anak nombor 4 tinggal 7. Anak nombor 5 tinggal 6. Oh, banyak anak ustaz tak habis-habis lagi. Maknanya serupa ngak tu. Dia kata Yuri ni butir dia tak sama. Maknanya kemampuan bini ustaz contoh bila ada 10 orang anak kemampuan untuk dia beranak. Baki lagi nak dengan tak sel. Contoh kita kata boleh 9 orang abang tak sel dah. Hang tak jadilah 10 saatnya. Dah kata tak sel. Tapi kalau kemampuan dia nak beranak boleh sampai 10 orang. Ada setengah tu orang mungkin Yuri bini dia 3. Dia tak mustahil juga, habis 3 tu boleh beranak lagi. Muka petua ya kan? Muka petua je. Tapi janganlah pula hak umur 60, 70 dengar cerita hamba ni kelik kecek dengan bini. Kecek dengan bini dah ke mana? Rasa-rasa ada lagi 3 butir dulu. Baki 3 butir tak? Padahal Rasulullah ni nak habis ngaji you dah. Ada bila lagi cerita ada lagi rasa 3 butir boleh lagi selo-selo. Lagu tu. Cerita. Lepas tu mari pula doktor syarah. Ni butir gon ni butir. Tak ada kena-mengena lah sebab kita rayak. Memanglah kita tak reti. Demo lebih reti lagi demo doktor. Cuma kita rayak atas petua orang tua dan kita sebut tu benda tu jadi sungguh. Hak hilang sebutir-sebutir mengikut hak bini kita beranak ke anak kita. Mungkin tak jadi pada orang lain. Nama pun petua. Tu payah orang kadang-kadang bila kita rayak muka lain dia pergi faham muka lain. Sebab telajak dia nak flow dia punya disiplin dia tu kan. Ni tak ada kena-mengena ni saintifiknya darah gini beku gini lah gila tunya. Demo lagi pandai yang kita tak pandai. Pandai tak pandai pun kau naik tak? 940 pula. Mari semula pula Ada lagi ni, hari satu baru pergi ni. Hari satu lagi, kita mari pula dekat je, Senin. Orang tina pun selising tu je. Dekat, insya-Allah. Hak dekat-dekat masjid mana lagi hak kita tak pergi? Hak dekat-dekat pada sini. Hak dekat-dekat kat ni, lah kat atas lagi. Ibrahimi tu Masjid Bandar. Masjid Bandar Kedah. Merkeh jauh ke Merkeh? Merkeh dekat ah? Lama tak jumpa Tok Imeja. Kenal tak? Dia ada. Sayang kita lah Tok Imeja Cik Aron tu. Tapi tak apalah. Apa pun malam ni cerita Nabi Ibrahim tak belah mana. Cuma nak ayatnya sejarah dengan perkara-perkara yang berkaitan. Apa pun sebenar tuan-tuan, kita buat gini nak suruh orang terbuka. Jadi kita tak say, mari tajuk, memanglah tajuk tu kita panggil apa? Allah nak kata bahasa gapo orang tua ni. Mari terjah gitu selalu. Kalau tengok buah pakai rocoh lalu. Senang. Mana kena tilik-tilik dulu, ada khengga ke tak ada khengga. Takut rocoh-rocoh jatuh khengga. Ataupun rocoh-rocoh yang kecing ke khengga dalam mata tak. Faham dah? Maksud hamba tu. Maksudnya kena tengok benda-benda yang kita nak kecek dulu dia flow tentang sejarah tu sendiri. Supaya kita mudah senang nak ambil ibrah dan kita nak faham sore tu membicara tentang sejarah. Benda tu dia nak cara gini hak satu mudah sekali dah. Ngelah hamba sebut. Bila orang duk kecek bab-bab benda lagu ni kena perhati. Orang tu sedang kecek data ke? Orang tu tetap kecek fakta ke? Orang tu sedang kecek teori ke? Orang tu sedang kecek hipotesis. Dia ada beza belakang tu. Data lain, teori lain, fakta lain, hipotesis lain. Kadang-kadang orang tu duk kecek bab hipotesis, kita faham fakta dah. Kita pun tak betul lagu ni. Orang hipotesis. Hipotesis ni himpunan dia baru jadi teori. Ada kadang-kadang orang duk kecek teori, kita duk ngomong dia duk kecek fakta dah. Data pun tuan-tuan, hak kita rasa betul tu tak betul lagi. Contoh kita kata, data yang kita ada, kejadian jenayah mencuri pada tahun ini di Pasir Putih ialah 700 kejadian. Contoh, data tu. Contoh dia. Data yang kita dapat, kejadian mencuri di Pasir Putih bagi tahun 2019, 700 kes kecurian. Tuan-tuan rasa 700 tu kau lebih lagi sebenar.
Hak sebenarnya. Ada kes kecurian yang orang tak kira ripuk. Ada. Tapi data ayat 700 kita duk rasa benda tu mutlak dah. Tak semestinya data tu mutlak. Tapi data tu hanya mendekati kebenaran. Tapi dia tak mutlak. Berapa contoh kita kata, hak sebenarnya ada lagi ni 100,5 kes hak tak kira ripuk. Kalau capur jadi berapa? 800,5 hak sebenar. Lepas tu kes-kes terpencil lagi. Jadi data pun boleh diiktibarkan lagi betul ataupun salah. Fakta sekalipun boleh diiktibarkan lagi betul ataupun salah. Walaupun dia dianggap fakta ikut disiplin mana, tapi mungkin tidak dianggap fakta ikut disiplin lain. Sebab kita selalu terarah kepada apa? Mula-mula tadi Eurocentric. Kita ambil tu atas dasar barat punya pengesahan tu. Sebab itulah ada seorang nama R.G. Collingwood. Dia beranak 1889, dia mati 1943. The Idea of History. Cara yang dia guna tu, nak suruh masyarakat lo ni tak kira duk belah dunia mana supaya terima pakar benda tu sebagai satu benda yang kalau nak kaji sejarah kena ikut flow ni. Kita jangan buat gitu. Biarlah orang lain nak pakar. Ada benda yang boleh pakar, ada benda yang kita tak boleh pakar. Sebab kita terikat dengan tanzil, nah Quran dengan hadis. Dia tak ada benda-benda ni. Sebab kita sebut depan tadi. Jadi, bila tak ada benda ni, jadilah macam cerita kecek dengan semua cerita Isra' Mi'raj tadi, tolak mentah-mentah. Orang tak percaya satu hal. Tapi bila orang pertikai, tuan-tuan lah kena sarah molek. Tuan-tuan lah kena betul molek. Sebab kita jaga agama semua ni. Bila orang tu tak faham, kita kena faham. Kadang-kadang orang tu sebut moga kita ni cepat emosi kerana nak marah. Emosi bagus kalau emosi nak pertahankan agama, comel. Kita beremosi sebab nak jaga agama. Tapi kita kena ingat, orang tu kecek dia dalam keadaan tak tahu gapo. Situ kadang-kadang emosi yang salah. Dia kata macam-macam tu, kita kena sedar diri dia tu siapa. Contoh dia non-Muslim. Memang dia patut berkata gitu sebab dia tak faham. Jadi kita pula, hak dia mari terjah gitu, kita bui hak kerah pula. Memang jadi out. Jadi kita tak asyik nampak Islam tu gitu, maknanya walaupun dia kata gini, kita letak, dia tu tak faham. Jadi cara dia, faham dia. Sebab tu dalam dunia barat, lama dah style jemput tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin asing kalau Pedri dijemput untuk dengar ceramah Isra' Mi'raj. Ataupun Sami Hindu dijemput untuk dengar ceramah Maulid Nabi. Sebab apa mereka dijemput? Supaya tak jadi benda-benda seperti ni. Sebelum ni mereka duk pertikai. Allah Isra' Mi'raj, cerita karu. Allah Maulid Nabi. Jadi bila tiba kebesaran-kebesaran macam ni, ada usaha-usaha jemput mereka, hantar kad. Biar pas ni mereka dengar dah sendiri, lepas tu mereka nak beta lah. Maknanya dia masuk duk sekali dengan kita, duk atas kursi dengar Isra' Mi'raj, lagu ni. Hak nak bui faham, Tuhan. Hak tak bui faham pun Tuhan. Jadi sekurang-kurangnya dia tahu dah, gini cerita sebenar. Berbanding dengan dia tahmuh dalam keadaan dia tak pernah tahu pun. Berbanding dia tahmuh Maulid Nabi, dia tak tahu pun Maulid tu gapo, Nabi pun dia tak kenal. Berbanding kita mari duduk dengar dulu gapo Maulid Nabi, dia pun dengar. Hak lepas ni dia nak tolak kau terima, so kira maksudnya dia faham dah. Kita ada usaha gitu. Kita tak sampai tahap tu lagi. Sebab apa? Dia akan jadi fitnah tuan-tuan. Luar mungkin jadi. Kita hari ni takut contoh malam ni duduk mana ni? Pada Pak Ahmad. Kuat ustaz berapi. Nabi Ibrahim Namrud. Berhala. Tiba-tiba mari seorang jemput pergi mana? Jemput pergi Ketik. Ustaz cerita sikit pasal sirah Nabi Muhammad contoh. Tu hak sebenar orang jemput. Kita pergi. Orang pun duduk rakan. Guano patung Ketik penuh kat belakang ustaz. Semalam molek-molek duduk dalam sejid. Sebenarnya siapa dia ustaz ni? Ejen kau tu, kau ejen kau ni, kau karut molek. Semalam kita duduk kena bodoh dia di masjid pada Pak Ahmad. Tiba-tiba malam ni penuh patung Ketik. Dia jadi lagu tu. Kita sebenarnya tujuan dia ke apa? Dia mau panggil, nak suruh. Siapa dia? Nabi Muhammad. Lepas tu esok duduk di gereja pula. Lusa. Berat benar dah dia ni tak. Semalam Ketik pas gereja pula. Lepas tu situ pula. Lepas ni sini pula. Jadi akan jadi lagu tu. Sebab kita tak biasa. So nak jadi biasa payah. Dia condition dengan situasi kita tu, dia panas, dia tegang. Dia tak serupa dengan orang yang dia dari sudut
liberal ni penting. Penting ke apa? Penting ke arah keterbukaan tadi. Sebab tu orang di luar barat, dia sedia ada satu taman. Kalau di England, dia buat taman, malam-malam siapa pun boleh bincang. Ni nak ayat keterbukaan liberal dia. Tak? Contoh, misalnya kita wakil orang Islam, dia rakan lah kita pergi duduk taman tu. Lepas tu mari orang agama Hindu contoh, duduk taman yang sama. Hak ni boleh tanya, hak ni boleh jawab. Hak ni, dalam keadaan damai, peace. Malam esok kita nak bincang apa? Contoh kita kata, Buddha dengan Hindu. Marilah wakil Buddha, wakil Hindu. Lagu mana agama kamu gini? Dalam suasana harmoni. Kita kalau lagu ni hacil borak. Payah kita nak wujudkan ni. Ni adalah hasil keterbukaan liberal. Kadang-kadang liberal ni satu sudut dia terbuka. Dia boleh dengar, dia boleh dengar, dia boleh ambil, dia tak kisah. Hak sikap dia, hak akhlak dia tu biarlah. Tapi maksudnya nak mewujudkan suasana macam ni pun kita payah dah. Nak payah gua hak sama-sama Islam kedai kopi pun apa? Piring dengan cawan pun siapa atas kepala kawan tu tak? Tanya tak kena molek tak? Demo tu kuat dah. Tu beta kawan tu. Ambil piring zoom. Tu sama-sama kita. Sama-sama bab politik pula tak? Okey. Dia kau 950 ni. Tak dia kena berhentinya. Berhenti sungguh dah. Berhenti sungguh. Faham ke tak dulu nak tanya? Faham ke tak? Faham setengah-setengah. Tu biasa, faham setengah-setengah. Ada kodok contoh, ni hamba pun jadi sedih dah. Hak start minit pertama, siapa kau start berhenti ni, hamba tak faham kau satu. Ada kodok? Ada kodok? Harap-harap tak ada dah. Paling rendah pun supaya abang royak saat ni. Faham setengah-setengah. Boleh gitu. Bab faham ni bukan cerita kita. Kita hanya boleh beri, hak beri fahamnya Tuhan. Hamba tak boleh beri faham, hamba boleh royak je. Hak bui faham Tuhan. Dia faham ni pula dia ada 3 jenis. Ada orang faham, dia boleh royak supaya hamba royak. Kalau lepas ni dia nak royak kat orang, dia boleh royak supaya hamba royak. Ada orang tu dia boleh royak separuh saja. Aku ni boleh royak. Banyak lagi ustaz royak tapi ingat tak ingat. Ada seorang tu aku faham tapi aku nak royak kat orang tu. Orang tu jadi tak faham pula. Dia faham, dia royak-royak tu jadi tak tahu kat mana. Orang lain pula kena tanya ustaz pula. Yalah kalau ustaz dia tu royak gini-gini. Tak kena kata ustaz royak lagu lain, dia royak lagu lain. Dia sendiri tu faham tapi dia nak faham kat orang pula. Jadi tak sapa. Biasa tu tak? Okey, berhenti sungguh-sungguh ni. Ada alik atasnya. Okey, pukul berapa dah kita? 9.50. Hak mana molek, hak mana baik, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana lemah, hak mana kurang, hak mana tak comel tu tak ada orang lain lah. Mari kau diri hamba sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.